Anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada saudara Mazlan Aliman, pengurusi Lujnah Tanah dan Pembangunan Tanah Pemkepah Pusat yang dapat bersama pada sidang media pada pagi ini, dan rakan-rakan media semua. Terima kasih di atas kehadiran. Pagi ini kita akan bersama dengan saudara Mazlan Aliman untuk sama-sama kita melihat tentang isu besar yang sedang melanda masyarakat Felda sekarang ini, ialah isu penyenaraian semula atau penyenaraian Felda Global Venture di BSKL, dan ada beberapa tindakan dari sudut perundangan yang akan kita ambil dalam masa terdekat ini. Dan untuk bahagian awal ni saya akan terus pada saudara Mazlan untuk membuat sidang media ini, dan kemudian kita boleh buka pada pertanyaan daripada rakan-rakan media semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan Parti Islam se-Malaysia PAS, yang juga merupakan Suruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, Al-Fadil Ustaz Aris Faizul Ismail, Timbalan Presiden Anak, dan rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Pertama sekali untuk saya jelaskan pada pagi ini, berdasarkan kepada perkembangan terkini dalam Felda, saya ingin melahirkan rasa duka cita yang amat sangat dengan tindakan-tindakan yang saya fikir sangat tidak wajar dilakukan oleh pengerusi Felda, Tan Sri Isa Samad, apabila beliau menyalahgunakan kuasa yang ada pada beliau, melangkaui bidang kuasa beliau dengan mengambil tindakan terhadap pengarah besar Felda, Datuk Zulkifli Abdul Wahab, yang membawa kepada Datuk Zulkifli dicutikan, diarahkan bercuti antara 6 hingga 9 bulan, kononnya untuk cuti sambil belajar. Yang kita faham ini proses penyingkiran kepada ketua CEO Felda. Bahkan bukan setakat itu sahaja, baru sahaja beberapa hari yang lalu, Timbalan Pengarah Besar Felda, iaitu Encik Abidin Abdul Rahman, yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan dan juga setiausaha kepada KPF atau Koperasi Permodalan Felda Berhad, juga telah diarahkan, dipindahkan ke Putrajaya di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Saya yakin ini merupakan alasan yang sama. Ini semua proses untuk menyingkirkan pegawai-pegawai tertinggi Felda atas sebab-sebab tidak boleh memberikan kerjasama dengan Tan Sri Isa Samad. Dan hari ini saya mendapat maklumat terkini bahawa Datuk Muhammad Nur Kailani, seorang lagi Timbalan Pengarah Besar, telah menerima satu surat tunjuk sebab. Kenapa surat tunjuk sebab? Kenapa Muhammad Nur Kailani, Timbalan Pengarah Besar, kenapa beliau tidak boleh diambil tindakan oleh Felda? Dan surat ini juga telah dikeluarkan oleh Tan Sri Isa Samad, dan menunggu dalam senarai pegawai-pegawai tertinggi Felda. Saya difahamkan ada 7 orang lagi, 7 orang kesemuanya yang akan dikenakan tindakan. Di samping pegawai kumpulan ada 11 orang lagi
artinya hampir 20 orang, termasuk Datuk Zul, yang kononnya dianggap sebagai gunting dalam lipatan, yang api dalam sekam, yang akan diambil tindakan oleh Isa Samad. Ini menjadikan kemelut dalam Felda ini bertambah parah, dan saya mengharapkan QPEC sebagai payung kepada Kesatuan Sekerja Felda dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam keadaan segera untuk memastikan Tan Sri Isa Samad tidak boleh secara sewenang-wenangnya mengambil tindakan, sama ada tindakan itu dengan alasan sambung belajar ataupun proses pindah ke departmen lain, tetapi yang pasti semua ini berpunca daripada mereka-mereka ini dianggap tidak boleh memberikan kerjasama dengan Tan Sri Isa Samad. Barang diingat, ini telah menimbulkan keresahan yang amat besar di kalangan 23,000 kaki tangan Felda dan umumnya para penroka di seluruh negara. Jadi kita minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri campur tangan untuk menghalang tindakan-tindakan yang bagi saya sangat kejam yang dilakukan oleh Tan Sri Isa Samad. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mempertegaskan komitmen kita bahawa penyenaraian Felda Global Venture yang dijangka pada bulan April ini sesuatu yang tidak ada asas, tak masuk akal, dan projek gali kubur peneroka. Ini kenyataan yang saya ulang-ulang dalam mana-mana sidang media. Dan saya ingin mengingatkan kerajaan Barisan Nasional bahawa mereka mesti menghentikan agenda ini. Kita hampir pasti apa motif sebenar mereka nak menyenaraikan Felda Global Venture dan siapa pemain-pemain utamanya dan pihak-pihak yang berada di belakang Isa Samad ini. Dan kita tidak teragak-agak untuk membuat pendedahan, kerana kita mempunyai bukti yang sangat kuat wujudnya suatu pakatan atau konspirasi peringkat tertinggi kerajaan untuk menyenaraikan Felda Global Venture dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah dana yang besar bagi agenda peribadi parti yang memerintah. Dan kita bersedia untuk mendedahkan ini apabila sampai masanya. Sebab itu kita ingin memberi amaran supaya hentikan penyenaraian ini sebelum konspirasi ini kita akan dedahkan. Saya tidak bermain-main dengan hal ini. Kita sangat serius dan kita mempunyai maklumat mengenai ini. Dan ini ada dalangnya. Ada syarikat pelaburnya dalam dan luar negara dan kekuatan dana mereka yang bermaksud untuk mengambil alih kepentingan strategik dalam Felda. Isa Samad bagi saya hanya merupakan alat kepada golongan ini. Sebab itu rakan-rakan media,
Oleh kerana ketika ini mereka masih berdegil, mereka sedang melobi dengan begitu kuat untuk memuktamadkan penyenaraian ini, maka pada hari esok kita akan memfailkan satu saman pemula di Mahkamah Tinggi Temerloh jam 10.30 pagi. 10.30 pagi. Dan di antara konten saman pemula ini ialah kita akan membuat injaksi. Yang pertamanya untuk menghalang mesyuarat agung luar biasa KPF yang akan dijadualkan pada 5 Januari. Mesyuarat agung ni mesti dihalang. Kedua, kita juga akan membuat injaksi untuk melarang atau menghalang sebarang pelupusan aset KPF dalam Felda Global Venture. Dia nak lupuskan aset dia dalam Felda Holding untuk dilistkan di Bursa Malaysia. Kita akan halang. Yang ketiga, kita akan halang penyenaraian ini. Mana 3 injaksi yang akan kita buat pada hari esok. Dan ini satu proses yang kita lakukan demi untuk menyelamatkan harta dan kepentingan Felda pada keseluruhannya. Dan kita juga akan menghantar satu bantahan kali kedua. Ini yang mahkamah lain dah selesai. Bantahan kali kedua kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia dalam waktu yang terdekat, insya-Allah pada minggu depan. Di mana bantahan ini kerana kita tidak mendapat suatu jawapan yang memuaskan daripada bantahan yang kita buat pada 18 Oktober di SKMM berhubung dengan status keahlian Tan Sri Isa Samad dalam KPF dan status beliau dalam sebagai pengurusi KPF. Mana kita akan buat bantahan untuk kita mendapatkan suatu penjelasan kepada SKMM bahawa adakah benar Tan Sri Isa Samad ni ahli KPF dan juga pengurusi KPF, dan sejauh mana hak dan bidang kuasa Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan sehingga Tan Sri Isa Samad ni boleh dimasukkan sebagai ahli dan juga pengurusi koperasi. Jadi ini perkembangan terkini yang saya nak sampaikan kepada para media, kerana kita menganggap bahawa isu ini suatu isu yang sangat penting dan sangat strategik kepada rakyat dan membabitkan kawasan tanah yang paling luas di dunia iaitu sejumlah 905,000 hektar tanah dan juga melibatkan koperasi yang terbesar di Malaysia. Koperasi permodalan Felda Berhad dianggotai oleh lebih kurang 220,000 orang ahli, dan perolehan tahunan mereka mencecah 15 bilion setahun, dan boleh memberikan kadar dividen sehingga 15% setahun. Ini merupakan koperasi yang terbesar, koperasi yang paling berjaya dalam negara kita. Jadi kita harap kerajaan dapat membatalkan sebarang usaha penyenaraian bagi membolehkan
organisasi Felda dapat berkembang tanpa campur tangan daripada mereka-mereka yang mempunyai agenda untuk memiliki kepentingan dalam Felda dan kepentingan peribadi mereka. Jadi ini mungkin yang boleh saya katakan pada pagi ini. Jadi kalau nak tanya sini. Tadi yang 15 bilion tu bukan over tu, dia punya perolehan dia. Dan dia menjana dia punya keuntungan dia lebih kurang sekitar 800 juta ringgit setahun. Keuntungan sebelum cukai dia. Dan dia punya reserve dia saja, reserve tunai KPF saja 1.17 bilion. Mana 1.17 bilion ni lebih kurang sama dengan reserve tunai kerajaan negeri Selangor. Mana besar tu. Itu baru koperasi saja. Sebuah koperasi memiliki reserve tunai yang begitu besar. Inilah yang barangkali mendatangkan iri hati dan cemburu kepada orang-orang tertentu yang mahu menguasai Felda. Ya. Pantahan kali kedua tu di mahkamah mana? Kita akan buat. Kita akan buat di SKMM ya. Sebab SKMM dia ada tribunal dia. Untuk mengesahkan status insasaman. Sebab kita tidak berpuas hati dengan jawapan yang dia hantar. Bila kita hantar bantahan pada 18 Oktober, 2 minggu lepas kita terima jawapan daripada SKMM. Jawapan dia mengatakan bahawa Isa Samad belum lagi menjadi pengurusi koperasi Felda. Itu jawapan dia. Saya ada bukti dia lah, kita boleh tunjuk jawapan dia. Saya boleh tunjuk depan ni kalau nak ambil gambar pun tak apa. Jawapan dia. Sedangkan 15 Ogos, Ketua Setiausaha Sulit Kanan yang membuat Perdana Menteri menghantar surat kepada Isa Samad mengatakan Isa Samad dilantik sebagai pengurusi koperasi Felda. Jadi mana satu yang betul? Ini surat daripada PM. Ini jawapan daripada SKMM. SKMM kata belum lagi. Tapi pelantikan itu telah dihantar oleh Perdana Menteri. 15 hari bulan terima surat. Surat dihantar. 25 Ogos Isa Samad buat satu mesyuarat lembaga pengarah Felda. Mesyuarat khas melantik diri dia sendiri berpandukan dengan surat yang dia terima daripada Perdana Menteri. Jadi kita jadi celaru sekarang ni. Siapa yang berautoriti? SKMM ke Perdana Menteri? Sebab itu kita nak pergi sekali lagi kepada SKMM untuk kita dapatkan satu pendirian daripada SKMM. Sebenarnya mana satu yang betul ni? Artinya kalau yang betul tu Perdana Menteri, keputusan SKMM itu tak betul. Kan? Kalau SKMM yang betul, so surat Perdana Menteri ni tak betul. Tak betul lah. Ini dua-dua tak betul. Maknanya Isa ni dia dah bertindak selaku dia telah bertindak sebagai pengurusi koperasi. Sekarang itu isunya. Dia telah menyalahgunakan kuasa dia, bertemu dengan perwakilan-perwakilan sebab dia nak lobby dalam mesyuarat agung luar biasa ini. Dan saya nak sebut ni sebelum saya terlupa, saya minta SPRM memantau perjalanan mesyuarat agung luar biasa ini. Saya difahamkan sebab itu kita minta SPRM siasat. Ada percubaan untuk membeli undi perwakilan dalam mesyuarat agung ini. Ini bukan satu perkara yang mustahil. Sebab itu kita minta SPRM memantau, bukan daripada mesyuarat agung yang dijadualkan 5 Januari. Sekarang ini kena pantau. Sebab dia dah buat pertemuan sekarang ni dengan perwakilan-perwakilan di peringkat wilayah-wilayah. Ini kita bimbang dia buat macam dia lobby jawatan naib Presiden UMNO. Jadi kita minta SPRM pantau kerana kebimbangan kita ada wujud sogokkan untuk memastikan perwakilan yang jumlahnya 1000 lebih. Saya dipahamkan lebih kurang sekitar 1100 orang. Perwakilan ini yang kita bimbang mereka akan disogok supaya bersetuju
dengan usul dalam mesyuarat agung khas. Luar biasa itu. Ini berita terkini yang saya nak dedahkan pada rakan-rakan media. Dalam FGV tadi, Ya. Lembaga Venture ni ada mengatakan konspirasi daripada negara luar, daripada pelapor daripada negara luar kan, boleh sebut negara. Saya tak akan sebut pada hari ini, tapi saya punya maklumat mengenainya dan saya akan dedahkan mengikut keperluannya. Maklumat sumber daripada mana? Ada. Ada sumber lah. Okey, ada. InsyaAllah kita akan dedahkan. Dan saudara mesti mengenali tokoh ini. Ya. Tokoh ini ada di dalam negara kita dan mempunyai kepentingan strategik dalam pelaburan antarabangsa. Saudara tentu dan sangat mengenali beliau. Dan saya akan dedahkan. Ini membabitkan, sebab ini membabitkan bukan sahaja penyenaraian, tetapi membabitkan aset-aset Felda sebelum ini, termasuk bagaimana kehilangan reserve tunai Felda daripada tahun 2004 hingga 2009, sehingga kehilangannya lebih kurang daripada 4.08 bilion hingga 1.35 bilion. Kenapa kehilangan itu begitu besar? Termasuk ke mana perginya pinjaman 6 bilion. Saya bersedia untuk berdedahan bila tiba masanya. Tapi saya nak beritahu, ini ada suatu konspirasi tertinggi yang sedang bergerak untuk mendapatkan sejumlah dana dalam Felda, dan saya percaya usaha ini kalau diizinkan akan menjahanamkan Felda. Sebagaimana apa yang berlaku kepada nasib Bank Bumiputera, apa yang berlaku terhadap nasib Bernas yang hari ini dikuasai oleh syarikat asing, dan ini juga boleh berlaku kepada Felda. Dan saya untuk pengetahuan rakan-rakan media, antara orang yang terlibat dengan Felda adalah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau masih hidup, dan insya-Allah Tengku Razali Hamzah bersedia untuk turun padang memberi pendedahan. Ini perkembangan terbaru yang terkini, yang kita nampak. Isunya bukan soal kononnya penyenaraian ini nak bagi untung pada penuka. Tidak berbangkit sama sekali. Tidak berbangkit sama sekali. Dia ada motif lain yang kita akan dedahkan. Mana isu ni isu besar. Isu ni lebih besar daripada Fitlon, dan kita akan dedahkan. Yang boleh buat apa ni story yang besar ni, isu ni sebenarnya sangat menarik. Bukan 250 juta. Bukan 250 juta. Untuk makluman, saya bagi clue sedikit. Mereka sedang berusaha untuk mendapatkan dana lebih kurang 3,000 juta ringgit sebelum bulan April ini. Saya akan dedahkan sebelum lepas. Satu persatu kita akan buka. Sebab itu, untuk menjaga maruah kerajaan, saya minta batalkan penyerahan ini sebelum kita dedah. Ini amaran. Kalau nak kata amaran, ini amaran. Sebelum kita dedah, batalkan penyerahan ini. Apakah kemampuan anak untuk berdebat dengan Okey. Kita telah mewujudkan kita punya front di kalangan NGO. Kita dah mesyuarat pun minggu lepas. Dan setakat ini 11 NGO dah komited bersama dengan kita. Antaranya ABIM, JIM, IKRAM, TERAS, SAMM, GAMIS, Bangkit, Waris, Bapa, lebih kurang ada 11. PAKSI ni kumpulan budayawan, maknanya ada lebih kurang 11. Dan kita dalam sebulan ini kita akan dapat lebih kurang 30 NGO yang kita akan wujud satu gabungan besar. Dan kita akan bersama-sama untuk menangani dengan satu jumlah kekuatan yang lebih besar sebagaimana PPSMI dan juga bersih. Bagaimana penglibatan daripada rakan-rakan UMNO dalam isu ini sebenarnya bagi saya melibatkan penyertaan bersama, dan saya sangat gembira dengan respon di kalangan ahli UMNO sendiri, dan mereka bersama dengan kita. InsyaAllah. Selain
Selain benda kuli dia ada tak nama-nama besar yang boleh? Ya, kita sedang berusaha untuk mendapatkan tokoh-tokoh tertentu yang terlibat dengan Felda. Antaranya bekas-bekas pengurusi Felda, antaranya bekas-bekas pengarah-pengarah besar Felda, dan kita sedang berusaha untuk berjumpa dengan mereka. Sebab isu ni membabitkan masa depan Felda, hidup mati Felda sebenarnya. Dan mereka ini merupakan orang yang telah berjaya mengasaskan dan meletakkan Felda di landasan yang betul. So mereka ini saya difahamkan sangat duka cita dengan perkembangan yang berlaku di Felda, dan kita akan libatkan tokoh-tokoh ini, termasuk tokoh-tokoh tokoh-tokoh politik negara kita yang mereka ni terlibat di tahun-tahun 50-an dan 60-an, yang mereka terlibat dari segi rohnya dengan memulakan gerakan memulakan Felda ini, dan mereka cukup bimbang dengan perkembangan yang berlaku ini. Dan saya nak sebut, tapi saya tak mau sebut nama dia sebab orang ini telah meninggal dunia. Orang ini sangat terkenal, dia dah meninggal dunia, tapi dia berpesan dengan salah seorang jawatankuasa kita kena tentang habis-habisan penyenaran ini. Kan? Orang ini telah meninggal dunia. Kita tak boleh sebut, tapi orang ini orang yang sangat hampir dengan Bursa Malaysia. Dia baru meninggal dunia. Saya tak mau sebut namanya lah, mungkin tuan-tuan tahu. Apa ni, tidakkah nanti orang lihat tak ada kerja lain ke anak? Ya. Kerja dia daripada hari pertama perubahan dia lawan aja, tak ada lain. Sedangkan saya tengok dalam satu blog yang ditulis oleh orang yang pro dia, apa yang dia buat ni sebenarnya untuk memberi keuntungan yang sangat lebih bagus kepada banyak. Okey. Dia kata bila disenaraikan di IPO ni, dia akan dapat 35 bilion satu tahun, dan 1 bilion akan dibagi kepada Felda. Okey. Sebab tu saya katakan tadi, kita beri amaran, tolong hentikan penyenaran ini. Jika tidak, kita akan buat pendedahan. Termasuk apa yang mereka gembar-gemburkan. Kononnya mereka akan dapat 35 bilion, mereka boleh 1 bilion. Bagi saya itu tidak berbangkit sama sekali. Apa yang disebut itu tidak berbangkit. Bukan itu tujuan sebenarnya. Sebab itu kita bagi tahu, sebelum kita dedahkan, tolong hentikan. Kalau mereka tak mau hentikan, kita akan dedah. Apa sebabnya? Kita akan dedah, tunggulah. Kita akan buat pendedahan. Maknanya bukan uang. Bukan masalah wang, memang wang. Isunya wang. Tapi bukan untuk peneroka. Ada agenda lain sebenarnya. Agenda IPO ni bukan untuk peneroka. Bukan untuk peneroka. Okey, saya nak tanya satu. Adakah apa ni kes ini melibatkan hubungan Malaysia dengan Singapura? Saya tak mau dedah buat masa ini. Tak boleh dah. Cukuplah tadi. Saya rasa betul. Saya tidak mau dedah buat ketika ini. Tapi ini maknanya setakat ni dululah. Tak boleh libat negara lain. Kita tak mau sebut lah. Dia ada hubungan antara negara, nanti dia ada peraturan dia. Ada. Cuma saya katakan bahawa ini memang satu pakatan tertinggi. Bukan dilakukan oleh orang biasa. Okey. Okey. Ada yang lain-lain? Besok tu saya di Mahkamah Tinggi itu perlu. Ya. Mahkamah Tinggi. Pukul 10 pagi kita akan mulakan dengan kita akan buat solat hajat. Kita akan buat solat hajat di depan, di laman. Sebab dijangkakan besok kehadiran cukup ramai. Kita akan buat solat hajat dulu sebelum kita mengiringi lawyer kita untuk memfailkan sama. Kita tak akan umum pada hari Tak ini. tahu lagi. Solat hajat tak diumum, tak mengumum. Di dataran. Di perkarangan mahkamah. Takut kena kidnap malam. Bagi mahkamah. Mahkamah. Kita akan buat semai hajat di situ. Kita minta bawa sejadah lah. Bawa jadah. Yang sebelah Jigo ni sekali akan datang sekali. InsyaAllah kita telah mengundang Sekarang semua dia. ada 30 dia ke komitmen. InsyaAllah dalam tempoh sebulan ini. Besok ada beberapa NGO akan bersama lah. Yang kerajaan punya ni pun kerajaan pun akan bersama. Itu saya tak mahu sebut lah. Kita sebut hak kita lah. Tapi ada lah. InsyaAllah. Ulang balik yang saman tiga tu saman halang Indonesia Injansi pada EGM itu KPF, Mesyuarat Agung Okey. KPF. Okay, dia ada 3 ni. EGM kan. Dia punya satu injaksi
Mesyuarat Agung Perwakilan Khas Koperasi Permodalan Perniagaan Malaysia. Mari kita nak halang Mesyuarat Agung Khas KPF. KPF tu, Mesyuarat Agung Khas KPF pada 5 Januari atau tarikh-tarikh kemudian daripadanya, okay, kita halang. Satu. Yang kedua, penyenaran Felda Global Venture Holdings yang berat di Bursa Saham Kuala Lumpur, tu Bursa Malaysia, kita akan halang dia. Yang ketiga, pelupusan ekuiti milik Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad dalam Felda Holding Berhad dan 10 anak syarikat milik Felda Holding Berhad kepada Felda Global. Ini kita halang. Halang juga. 3 perkara ni kita halang. Mana besok 3 induksi kita akan buat. Kita sudah berada di final lah persiapan kita untuk besok, insyaAllah. Dan nak tanya Ketua Penerangan Pak Pusat, ada apa-apa nasihat untuk ada sikit-sikit sekali berlaku dalam PAN? Isu tokok. kita malam tadi kita ada mesyuarat ujian politik dan kita pun telah keluar kenyataan bahawa parti akan panggil ketiga-tiga yang terlibat untuk beri penjelasan kepada parti, Dr. Hassan Ali, Ustaz Ari Sungip dan Ustaz Nasaruddin Maisa. Secara keseluruhannya parti akan dengarlah penjelasan daripada dia, apa yang dia rasa tak puas hati dan kenyataan-kenyataan dia yang dianggap bercanggah dengan keputusan muktamar dan keputusan dasar parti. Jadi saya tidak duduk dalam satu disiplin akan ambil tindakan selepas penjelasan tersebut. Tak masih pengurusi? Tidak. Disiplin Datuk Wan Muttalib. Sekarang ni kita ada pindaan baru, akta pindaan baru perlembagaan parti. Tentang kuasa disiplin tidak lagi dipegang oleh mereka yang ada jawatan dalam parti. Secara umum ni macam mana PAS Pusat melihat pergeseran antara tokoh-tokoh? Kita boleh selesai. Yakin? Kita yakin isu ni boleh selesai dalaman dan bagi kita akan kita nak tengoklah sama ada apa yang dia rasa. Kita ada 1 juta ahli PAS. Kalau 1 juta ni seorang je nampak yang keluar bercanggah dengan dasar tu, kita rasa pelik lah. Untuk makluman bahawa PAS ni ada majlis syura yang memandu dasar parti, dan majlis syura ni dipimpin oleh para ulama yang dipilih yang terbaik di kalangan ahli parti. Dan sekiranya ada perkara-perkara yang kita rasa bercanggah dengan dasar parti, syura lah yang menentu. Jadi sebab tu saya rasa pelik lah, daripada 1 juta ahli dan majlis syura Jawatankuasa Pusat, ada seorang yang rasa parti ni tak betul. Jadi saya ingat kalau seorang tak betul, mungkin seorang tu yang tak betul lah. Jadi saya terkejut dalam satu Facebook. Dia kata harakah patut diharam. Bukan diharam, patut diboikot kerana menyediakan kartun. Kita dalam mesyuarat tu kita ambil perhatian dan kita menerima teguran terhadap kartun yang dikeluarkan, dan kita menganggap ini sebagai satu kemalangan, satu accident yang pihak pengurusan harakah pun juga menerima teguran tersebut dengan positif lah. Kartun tu tak sepatut disiar dan kita akui perkara tersebut. Dia macam belah. Ya, dia untuk makluman bahawa Ustaz Nasaruddin telah pun mengeluarkan kenyataan semalam bahawa dia tetap bersama dengan PAS dan sebagainya, dan kita menerima kenyataan beliau ni dalam mesyuarat tersebut sebagai satu kenyataan yang positif dalam konteks parti dan peribadi dia. Dari sudut kita lah, bila kita tengok ruang yang diberi, bila kita rasa pelik lah bila Hassan Ali keluar TV3, dapat coverage daripada TV3 dan Ustaz Malaysia
ahli kita boleh fikir sendirilah ya, tentang jarang TV3 bagi ruang sejam dalam jadi kalau TV3 bagi ruang, Sahabat Malaysia bagi ruang, dia sepatut harus fikirlah di mana dia. Sebab tu saya fikir kenyataan-kenyataan beliau tu sebagai jawapan kepada kenyataan daripada pertanyaan beliau, bahawa dia rasa dia nak minta bukti sejauh mana dia terjerat dengan UMNO ya. Kita tak kata dia masuk UMNO, cuma kita kata dia tak mungkin tanpa dia sedari bahawa dia telah masuk dalam perangkap yang dipasang. Ialah kalau orang sedar dia masuk perangkap, dia tak akan masuk. Tapi orang tak sedar lah, sebab tu dia masuk ya. Ini juga perangkap politik, bukan perangkap kancil ya. Perangkap kancil tu nampak ya, perangkap politik ni kebijaksanaan kita untuk menilai, dan orang ramai pun dah buat penilaian. Adakah ini satu strategi pilihan raya lawan? Setiap pihak akan cuba dengan pendekatan masing-masing untuk menarik sokongan, dan saya fikir kita juga harus hati-hati dalam tindakan kita. Soalan besarnya, apakah tindakan itu menguntungkan parti atau merugikan parti ya, jadi kita harus dalam keadaan sekarang, kita tidak sepatutnya ada ahli kita yang keluar pernyataan yang merugikan parti. Okey, terima kasih semua. Dan kita juga ambil juga, kalau boleh kita juga hari ini ambil kesempatan untuk menyeru seluruh, khusus warga Felda, anak-anak Felda, generasi kedua, generasi ketiga, dan mereka yang simpati, yang memahami isu ini lebih secara dekat, untuk keluar bersama-sama, keluar beramai-ramai besok bagi mengiringi pengguam kita untuk menyerahkan jaksi kita di Mahkamah Temerloh. Dan sebelum saya terlupa, saya minta kepada pihak-pihak yang sekalipun terdesak untuk menghadapi Pakatan Rakyat, jangan menggunakan cara-cara yang menjijikkan untuk mendapatkan simpati daripada rakyat, terutamanya warga Felda. Saya menerima beberapa risalah-risalah yang sebelum ini dalam isu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka laporkan Datuk Seri Anwar ni ejen asing, Datuk Seri Anwar bergambar dengan Lim Kit Siang. Walaupun itu sudah menjijikkan dengan tuduhan dan fitnah, tetapi saya amat terkejut apabila serangan terbaru mereka di kawasan Felda. Mereka mengedarkan risalah yang konon mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan gambar berbogel kan? Dan saya minta jangan itulah, tapi saya tunjuklah. Kalau dikeluar macam ni saja, ini kita dah terima sebelum ini kan? Kalau ini saja, sekarang ni kan? Ini saya fikir langsung tak ada etika cara seperti ini. Dan kita dah buat laporan polis pun. Saya harap kepada lawan politik kita terutamanya, kalaupun dalam keadaan tertekan nak dapat sokongan, ini bukan macam tahun 80-an, bukan macam tahun 70-an untuk kita bunuh karakter seseorang dengan cara-cara yang langsung, bagi saya bankrupt idea lah cara seperti ini. Dan kita dah kutip, ini maklumat yang saya dapat daripada petugas-petugas kita yang dia taburkan di kawasan Felda. Ini Temerloh ada. Okey, dan yang bayangkan gambar bogel ni. Gambar bogel ni ditabur dalam masjid. Ya. Dalam masjid ni. Di Johor, berlaku di Johor, dalam masjid. Jadi saya fikir orang yang normal, orang yang waras tak akan terima dengan pendekatan yang seperti inilah. Saya minta tolonglah kepada pihak lawan, hentikanlah taktik seperti ini, hentikanlah. Masih ada cara lain lah kalau mereka nak dapatkan simpati daripada rakyat. Okey, itu saja.